wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi bacaan surah Hud. Okay, dalam surah ni sebenarnya banyak kisah-kisah perjuangan Nabi-Nabi yang bermula dengan kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib dan Nabi Musa. Dalam surah-surah ni memberi pengajaran yang menunjukkan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh umat-umat Islam yang terdahulu. Dah bermula dengan zaman Nabi-Nabi yang terdahulu lagi sebenarnya. Okay. Dalam surah ni menceritakan kesabaran dalam setiap perjuangan lah. Okay, sebelum tu jangan lupa share dan like dulu Facebook Madinah Mawadah ini untuk sama-sama kita kongsi dan sebarkan perkongsian ilmu untuk manfaat bersama, insyaAllah. Okay. Kepada yang nak menyumbang, boleh menyumbang melalui tabung kebajikan dan pendidikan Yayasan Faham Tapen. Okay, kepada yang nak berwakaf pondok, sedikit maklumat berkenaan pondok. Okey, pondok ni kalau tengok di belakang saya ni ada pelan lantai untuk pondok, di mana saiz dia dalam 4 meter kali 7 meter. Kalau dalam kiraan kaki 13 kaki kali 23 kaki lah. Okey, saiz pondok ni untuk memuatkan 2 orang, insya-Allah selesa untuk kapasiti 2 orang. Okey, dalam pondok ni kita akan buat satu ruangan tidur ataupun ruangan rehat dan satu tandas. Ada sedikit pantry lah untuk masak-masak macam tu. Untuk keperluan asas kita akan sediakan katil, tilam dan almari macam tu, insya-Allah. Tu keperluan asas je lah. Okey. Jadi kalau yang berminat untuk wakaf pondok ni boleh, kalau nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan pondok CMG ni, boleh hubungi kita punya sekretariat untuk penjelasan lanjut di talian 09 534 4899. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya jemput sahabat saya untuk membacakan surah Hud start daripada ayat 13 hingga 19. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في ومن يكفر ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. Terjemahan. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, jika begitu, datangkanlah 10 surah seumpama dengannya, iaitu Al-Quran yang diciptakanmu, dan ajaklah sesiapa sahaja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka katakanlah, ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan tidak ada Tuhan selain dia, maka mahukah kamu berserah diri, iaitu memeluk Islam. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami menyempurnakan hasil usahanya di dunia dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan di sana apa yang telah mereka usahakan, iaitu di dunia, menjadi sia-sia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka adakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang jelas, iaitu Al-Quran, daripada Tuhannya dan diikuti oleh saksi. Maksud saksi adalah ada yang menafsirkan saksi dengan Jibril AS, iaitu Al-Quran atau Muhammad SAW. Daripadanya dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman serta rahmat. Mereka beriman kepadanya, iaitu Al-Quran. Barang siapa yang mengingkarinya, iaitu Al-Quran, di antara kelompok-kelompok Quraisy, maka nerakalah tempat baginya. Kerana itu, janganlah engkau ragu-ragu terhadap Al-Quran. Sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar daripada Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi. Saksi maksud para saksi di sini adalah malaikat, nabi-nabi dan anggota badannya sendiri. Akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, iaitu mereka yang menghalang daripada jalan Allah dan mengkehendaki agar jalan itu bengkok. Maksudnya, mereka berusaha agar orang lain mengingkari agama yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Seruan membuat Al-Quran. Tafsir Jalalain. Fa'in, maka apabila lam yastajibu lakum, orang-orang yang kamu minta bantuan, mereka tidak memenuhinya. Fa'lamu, maka ketahuilah perbincangan ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Annama unzila, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan berdasarkan bi'ilmillah, ilmu Allah, dan bukannya dibuat berdasarkan tuduhan terhadapnya. Huruf an di sini adalah bentuk tahfif, keringanan bacaan daripada huruf anna. La ilaha illa wa fahal antum muslimun. Tiada Tuhan selain dia,
maka mahukah kamu berserah diri kepadanya sesudah adanya hujah-hujah yang pasti ini? Artinya masuk Islamlah kamu. Tafsir At-Tabari. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik, jika sesuatu yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak mengabulkan permintaan kamu agar mereka dapat mendatangkan 10 surah yang direka-rekakan seperti Al-Quran ini, tentulah mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Ketahuilah dan yakinilah bahawa Al-Quran itu hanyalah diturunkan daripada langit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu Allah dan seizinnya. Sesungguhnya Muhammad tidak akan mampu mereka-rekakan Al-Quran tersebut. Tiada Tuhan selain daripada dia, iaitu yakinilah olehmu bahawa tiada sembahan yang berhak diesakan makhluknya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang memiliki makhluk dan urusannya. Maka tinggalkanlah olehmu patung-patung dan sembahan-sembahan itu, serta hanya kepadanya lah kamu beribadah. Ada yang berpendapat bahawa firman-Nya, jika mereka tidak dapat memenuhi seruanmu, ini ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya. Seolah-olah dia mengatakan, jika orang-orang kafir itu tidak memenuhi seruanmu, hai Muhammad, ketahuilah hai orang-orang musyrik, bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini merupakan takwil yang jauh daripada pemahaman yang sebenarnya. Firman-Nya, maka mahukah kamu berserah diri iaitu masuk Islam? Iaitu apakah kamu mahu tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan melakukan ibadah dengan ikhlas setelah terbukti hujah iaitu alasan-alasan atas kamu. Mujahid memaksudkan lafaz ayat ini, ia mengatakan perbincangan objeknya ditujukan pada sahabat-sahabat Muhammad SAW. Ada pula yang berpendapat mengenai lafaz ayat, jika mereka tidak dapat memenuhi seruanmu, objek pada permulaan kalimat adalah berlaku bagi satu orang. Demikian pula firman-Nya, kul fa'tu, ucapkanlah dan datangkanlah oleh kamu, dan tidak diucapkan dengan lafaz fa'in lam yastajibu laka, jika mereka tidak dapat memenuhi kamu. Sebagaimana contoh yang telah kami jelaskan sebelumnya, iaitu berupa perbincangan daripada pemimpin kaum dan pemilik urusan mereka, kerana orang Arab kadang-kadang menetapkan perbincangannya bagi seseorang sama dengan perbincangan bagi semuanya apabila perbincangannya ditujukan kepada para pengikut dan bala tenteranya. Tetapi kadang-kadang juga sama dengan perbincangan bagi seseorang apabila pada dirinya seorang. At-Tabari. Baik, Alhamdulillah. Itu penerbit hari ini pilih ringkasan tafsir daripada tafsir At-Tabari. Saya sendiri pun tak pernah tengoklah tafsir At-Tabari ni kan. Wallahualam, mungkin ada terjemahan dalam bahasa Melayu yang boleh kita rujuk kalau ada lah. InsyaAllah nanti saya juga tengok tafsir At-Tabari ni. Beberapa tafsir besar ada dalam dunia ilmu kita sekarang. Contohnya yang saya tambah-tambah ni daripada tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ni agak mudah seperti saya kata. Kalau ada rezeki belilah kat rumah tu, dia 10 jilid. 10 jilid. Baik sangat tafsir Ibn Katsir ni, dia ditafsirkan menggunakan Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat Quran menggunakan ayat Quran itu sendiri. Ayat-ayat Quran lain yang menjelaskan kenaan ayat tersebut. Hadis-hadis sahih, asar para sahabat. Dan ada sedikit beberapa lah ketika kita akan jumpa pendapat dia. Pendapat dia. Kebanyakannya dia bawa daripada Al-Quran, hadis dan pandangan para sahabat kenaan dengan makna ayat Quran itu sendiri. Kemudian ada tafsir banyak lagi lah, Bimbingan Rahman, tafsir Al-Munir, Dr. Syekh Wahbah Zuhaili dan sebagainya. Tafsir Al-Munir ada dalam bahasa Melayu dah diterjemahkan. Ini tafsir At-Tabari. Musa ni dimulakan pada ayat 13 dan 14 tu sebenarnya sambungan juga daripada ayat ke-12. Ayat ke-12 yang belakang. Allahumma salli ala Muhammad, ayat 12. Boleh jadi engkau, wahai Muhammad, hendak meninggalkan sebahagian yang kami wahyukan kepadamu dan dadamu menjadi sempit. Dan kemudian ayat 13, bahkan mereka mengatakan dia, yakni Muhammad telah mereka Al-Quran itu, dan seterusnya 14. Maka jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka katakanlah, ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan tidak ada Tuhan selain dia, maka mahukah kamu berserah diri, yakni memeluk Islam. Dan tafsir Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir membawa berita bahawa mensyarahkan bahawa Allah SWT berfirman, firman yang 3 ayat tu berfirman seraya untuk menghiburkan baginda Rasulullah SAW atas kesempitan, kesulitan, masalah, susah hati Rasulullah tengok macam-macam PN kafir musyrik Mekah pada ketika itu. Ingat surah Hud turun di Mekah. Ini surah-surah awal Makiyah. Macam-macam PN kafir musyrik.
dah tunjuk mukjizat, semalam kita baca dah tunjuk mukjizat pun macam banyak songeh. Nak kata nak tengok mukjizat pada Allah, dia tunjukkan mukjizat, beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Dia kata Rasulullah hanya sihir semata-mata, itulah dia. Maka diturunkan beberapa ayat ni untuk menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Katsir, akan kesulitan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik, di mana mereka telah mengatakan pelbagai perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dan membimbingnya untuk tidak bersedih hati atas tindakan kafir musyrik tersebut, serta tidak pula menjadi halangan baginya untuk mengajak ke jalan Allah. Seruannya ialah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketiga itu, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan saja. Adapun hidayah milik Allah. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, itu ayat 12, dan sempit pula dadamu kerananya, kerana khawatir bahawa mereka akan mengatakan, yakni kerana ucapan-ucapan kafir musyrik itu. Itulah dia. Kata kunci ayat 12, 13, 14. Seterusnya, macam adik kita dah baca daripada tafsir At-Tabari itu, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjelaskan tentang kelebihan Al-Quran, bahawa tidak ada seorang pun yang sanggup mendatangkan hal serupa dengannya. Kita dah jumpa dalam ayat-ayat sebelum ni, Allah cabar orang musyrik ni. Kata Rasulullah SAW al-sihir. Ada yang kata Rasulullah SAW tu penyair. Maka kalaulah Rasulullah SAW tu hanya ahli sihir dan penyair, Allah kata datangkan ayat Quran. Kita dah jumpa, datangkan satu Quran, datangkan satu surah. Ini kita dah jumpa datangkan berapa surah? 10 kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ini berapa cabarannya? 10 surah. Katakanlah jika begitu, datangkanlah 10 surah seumpama dengannya, yakni Al-Quran yang diciptakanmu. Cabaran-cabaran. Nescaya tak mungkin. Masa surah apa gitu? Itu kita baca syarah mengenai ayat-ayat yang dibawa oleh Musailamah. Surah Yusuf. Cerita kodok lah, cerita pasal gajah lah. Surah Yusuf ada tak? Kata salah dalam surah Yusuf. Musailamah buat banyak surah. Kan tak cantik tu. Surah Al-Fil dia cerita pasal gajah. Padahal surah Al-Fil bukan ceritakan pasal gajah. Maknanya lagi besar. Maknanya menunjukkan kepada kaum Quraisy, kau tak nampak ke pada zaman Tok kau dulu didatangkan kuasa besar Allah menghapuskan tentera bergajah. Itu berakidah, menunjuk berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kamu untuk mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Kan Tok kau dulu dah tengok pada keadaan tu. Dibacakan dengan surah yang selepas tu kan, selepas sebelum Quraisy menunjukkan Allah bagi tahu kau selama ni bebas pergi berdagang dan sebagainya, nikmat apa semua, itu antara kebesaran Allah, tapi bila datang Rasulullah kau degil. Itu bezanya surah yang diceritakan oleh Musailamah hanya menceritakan pasal gajah besar, gajah dia belalai dan sebagainya. Wallahu alam. Adik kita tadi dah baca berkenaan dengan kelebihan Al-Quran. Kemudian daripada tafsir Ibnu Katsir ayat 15 dan 16, barangkali sesiapa, 15, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami sempurnakan hasil usahanya di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan, dapat nikmat dunia. Kemudian itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia menjadi sia-sia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Antara tafsir yang dibawa oleh Ibn Katsir berkenaan dengan dua ayat ni, daripada dua sahabat besar iaitu Al-Aufi menceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai ayat ini, bahawa orang-orang perihal, maksud dia apa? Orang yang suka membuat riak. Riak, tidak ikhlas dalam amalan mereka di dunia. Buat amal. Nauzubillah. Semoga bukan di kalangan kita. Secara kita ni di kalangan orang yang melakukan amal kebaikan. Wajib itu, yang wajib, yang sunat dan sebagainya. Semoga tidak ada sedikit pun riak dalam amalan kita. Hatta apatah lagi takabur. Ada satu titik takabur dalam diri kita, tak masuk syurga. Nauzubillah. Sebab tu semalam kita dah bincang daripada naskah-naskah, daripada firman-firman Allah yang kita baca pagi-pagi ini, maka lahirlah beberapa cabang ilmu yang dipanggil fardu ain. Pertamanya akidah. Kita kena belajar akidah sesungguhnya. Belajar akidah.
Kena belajar, kena faham apa dia pembicaraan dalam bab akidah. Apa itu usul dan furuk kepada akidah. Supaya kita tenang. Tujuan dia supaya kita tenang dalam bab akidah. Kita pegang sungguh-sungguh. Supaya kita tak sibuklah nak berbalak dan sebagainya. Kalau kita faham, nescaya insya-Allah kita akan tenang. Akidah dibahagi kepada dua. Bagaimana ulama-ulama salaf memahami dan beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Mereka mengambilnya seadanya dan menyerahkan balik maknanya kepada Allah tanpa sedikit pun mensyirikkan Allah dan mensamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu kata kunci. Fahaman ulama salaf. Boleh pegang. Kemudian fahaman ulama khalaf. Selepas itu mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Itu dalam bab akidah. Dua-dua boleh pegang, tak ada masalah. Bila kita faham tu insya-Allah kita tenang. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu syariat ni, ilmu fiqh. Tujuannya sama juga. Lagi banyak kita belajar fiqh, pertamanya lagi kita tahu lah kita ni tak pandai kan. Kadang-kadang kita rasa kita nak pandai tapi kita kena belajar supaya kita boleh berpegang kepada panduan syariat yang benar dan yang terbaik dalam semua bab cabang ilmu. Bukan semayang bukan bab ambil wuduk, semayang, taharah saja. Bab lain juga, bab munakahatnya, bab muamalatnya, begitu. Sebab ini semua dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar bab ibadah yang asas saja, tapi bab nikah kahwin yang kita tak belajar, susah. Kita tak pandai dah menguruskan rumah tangga. Nauzubillah kalau ada perselisihan dan sebagainya, kita tak pandai nak menguruskan isteri dan anak-anak kita. Kalau berlaku penceraian tak pandai pula dalam bab-bab penceraian ataupun nak menasihati orang yang dalam proses perceraian. Itu semua ada syariat dia. Kemudian bab muamalat, kita semua nak bisnes. Semua nak kaya, nak bisnes, tapi kita tak belajar bab bisnes, maka kita buat amalan-amalan salah. Akad-akad yang tak betul. Boleh jatuh haram. Rezeki yang kita konon-konon nak cari untuk anak isteri kita boleh jadi haram. Itu dia akidah syariat. Kemudian bab pembersihan jiwa seperti dalam bab ni Ibnu Abbas mengatakan daripada Al-Aufi menceritakan daripada Ibnu Abbas apa dia ayat ni dua ialah berkenaan dengan riya. Nauzubillah, semoga kita tidak ada setitik pun riya dalam amalan kita seharian. Wallahu alam. Sambung sikit lagi berkenaan dengan Riyadhus Shalihin. Ini insya-Allah kita jumpa seorang sahabat, perihal seorang sahabat bernama Abu Dujannah radhiyallahu anhu. Silakan dia daripada Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa pada ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang dan bertanya, "Siapakah di antara kamu yang ingin mengambil pedang ini daripadaku?" Para sahabat berlumba-lumba menghulurkan tangan sambil berkata, Saya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah yang akan mengambil pedang ini dengan haknya?" Para sahabat mundur teratur hingga datang Abu Dujannah radhiyallahu anhu sambil berkata, "Saya akan mengambilnya dengan haknya." Anas berkata, Abu Dujannah mengambil pedang itu dan menggunakannya untuk menyerang pasukan kaum musyrikin. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa keterangan, antara lain yang pertama, keberanian, pengorbanan dan kejujuran Abu Dujannah radhiyallahu anhu dalam berjihad. Yang kedua, hadis ini bukan menunjukkan kelemahan para sahabat, melainkan mereka mundur untuk mengambil pedang kerana khawatir tidak mampu untuk menunaikan syarat-syarat, kewajipan dan haknya. Mereka menghulurkan tangan tiada lain saling mendahului untuk mengambil pedang itu agar mereka berperang dengan kesungguhan tanpa disertai dengan syarat. Dr. Mustafa Said Al-Fin. Hadis Nabawi daripada Ibnu Abbas. Sabar laju sangat. Baik, hari ini kita jumpa seorang sahabat nama Abu Dujannah. Abu Dujannah. Saya ni malangnya rujukan saya kepada sahabat-sahabat ni tak banyak. Saya hanya ada satu ensiklopedia ensiklopedia para sahabat dihadiahkan pada saya oleh seorang sahabat saya. Dalam tu adalah cerita pasal Abu Dujannah. Tapi kalau kita tengok pasal hadis ni lah, saya juga tak ada kemahiran nak rujuk kepada database hadis. Sebab saya tak pandai bahasa Arab. Ada sedikit halaman database hadis. Siapa punya? Universiti Teknologi Mara buat mutiara hadisnya. Halaman mutiara hadis. Dia ada hadis Bukhari, sedikit hadis Bukhari, sedikit daripada hadis Muslim, Tirmizi, dan beberapa lagi lah. Tetapi dalam koleksi database itu tak ada hadis. Dalam hadis Muslim ni tak ada kat situ. Jadi saya tak boleh nak baca hadis yang penuh. Tetapi hadis ni sahih lah daripada hadis Muslim. Tetapi dalam internet banyak cerita-cerita lain pasal Abu Dujannah ni.
riwayat-riwayat, tapi wallahu a'lam cerita dia, jadi saya tak beranilah nak menceritakan hari ini ya. Abu Dujanah ni siapa? Abu Dujanah ni salah seorang daripada orang Ansar kalau tak salah dia daripada Khazraj. Nama penuh dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa nama penuh ni? Nanti saya dah notan tapi hilang. Dalam hadis ni diriwayatkan perihal para sahabat ditawarkan siapa nak pegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ya, daripada hadis tu kita dah baca ramai yang datang tampil ke hadapan untuk pegang, untuk menggunakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada minta pun, ada sahabat tu dia minta tapi Rasulullah tak bagi sebab Rasulullah tahu siapa yang sepatutnya berhak menggunakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang sahabat ni dia kata, aku ni orang Quraisy. Hijrah bersama Rasulullah, tapi kenapa Rasulullah tak bagi aku pegang ni kan? Rupanya Rasulullah selepas tengok ramai yang menawarkan diri nak pegang pedang tu, Rasulullah kata hanya kepada siapa yang sanggup menunaikan hak dia, hak pedang tu. Jadi yang sahabat-sahabat lain mundur kat sini. Pak kata penjelasan ni bukanlah menunjukkan kelemahan para sahabat, melainkan mereka mundur untuk mengambil pedang kerana khawatir tak mampu nak melaksanakan tanggungjawab. Hak yang Rasulullah kata siapa nak pegang pedang tu masa perang Uhud tu boleh, tapi mesti menunaikan hak pedang tu. Yang tampil ke hadapan apa dia? Abu Dujanah. Abu Dujanah ni memang terkenal seorang yang berani. Nampak dalam bab perang ya, dia berani ya. Jadi dia kata dia setuju, tapi dia tanya apakah dia hak pedang ni? Hak Allah dan Rasulullah pada pedang ni. Rasulullah kata kamu gunakan pedang ni pergi berjuang sampai pedang tu bengkok. Begitu. Sampai pedang tu bengkok. Abu Dujanah pun sanggup. Dia pun tampil ke hadapan dengan keadaan apa? Dia letakkan pedang tu pada dada dia. Dia pun tampil ke hadapan ke medan perang dengan sifat yang dikatakan bongkak, sombong. Sombong. Dalam hadis lain Rasulullah SAW kata inilah kelakuan yang tidak disukai oleh Allah. Sebab apa? Sombong dan bongkak kan sifat Allah. Tetapi bukan di sini. Bermakna di medan perang boleh. Di medan perang ni kita kena beranilah. Bukan medan perang tu taruh pedang bawah-bawah ke apa. Kau tak sifat menunjukkan keberanian tu, sombong, bongkak di medan perang tu boleh, kata Rasulullah SAW. Ada sifat yang kena pada tempatnya saja. Sifat sombong dan bongkak pada tak boleh tempat lain. Itu yang dipertontonkan oleh Abu Dujanah ketika perang Uhud. Masa dia mula berperang tu, ada sahabat yang ikut belakang nak tengok apa Abu Dujanah buat ni. Sampai dia yang sanggup menunaikan hak pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Abu Dujanah ni dia memang tak takut. Sampailah satu ketika ada seorang Quraisy tu, askar Quraisy dia ni dikatakan tubuh besar, sasa, maksud dia setiap libasan dia tu senjata dia tu banyak mencederakan tentera Islam pada awal perang mula berkecamuk tu maka sahabat ni kata semoga pejuang tu bertemu dengan Abu Dujanah. Maka dimakbul, dia kata doa aku ketika di kancah peperangan dimakbulkan. Maka bertemulah Abu Dujanah dengan pejuang Quraisy tu, maka bertempurlah mereka berdua. Dikatakan dalam satu pertempuran yang hebat sampai menaikkan debu-debu daripada pertempuran mereka berdua tu sehinggalah terbelah perisai kafir tersebut, maka mencederakan kepala dia, mati pada ketika itu itulah sebabnya, antara sebabnya ketika yang pedang tu bengkok sampai macam itulah. Kemudian pada itu juga pada ketika tentera Islam hampir kalah, dah kalah lah sebenarnya, Abu Dujanah retreat balik melindungi baginda Rasulullah SAW masa baginda Rasulullah SAW diserang oleh kafir musyrik, membawa Rasulullah SAW ke tempat selamat ya. Itu Abu Dujanah. Dia ni berjihad bersama Rasulullah dalam semua peperangan bersama Rasulullah sampai Rasulullah SAW wafat. Dan dia wafat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq pada perang Yamamah lawan Musalamah Al-Kazzab. Semoga Musalamah dilaknati Allah ya. Dia meninggal masa perang, dia mati syahid masa perang melawan Musalamah Al-Kazzab. Bagaimana dia mati syahid wallahu a'lam. Sebab kitab saya itu ringkasan perihal sahabat. Saya pasti dalam kitab-kitab
sejarah yang besar, mesti ada detail lagi lah. Wallahu a'lam ya. Hanya setakat itulah saja maklumat yang saya dapat berkenaan dengan Abu Dujana. Seronok juga kita ni dalam mana kita tadabbur Al-Quran ni, kita baca perihal sahabat-sahabat yang besar-besar ni supaya kita ambil semangat ya. Kurang-kurang kita dengar nama sahabat daripada kita tak pernah dengar kan. Tidak kita dengar pemain bola pemain bola nak pula zaman sekarang ni macam-macam sukan orang suka kan. Sukalah pemain bolanya, artisnya kita tahu sangatlah. Dia kahwin dengan siapa kita tahu, dia bercerai, dia nak bercerai, ramai yang tahu ya. Sebab pada sahabat ni kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kita kena ambil tahu sedikit sebanyaknya. Wallahu a'lam, hari ni cerita Abu Dujana. Adapun cerita-cerita lain yang masyhur di internet tu wallahu a'lam. Saya tak jumpa lagi ya. Bukannya tak ada, pastinya ada lah. Wallahu a'lam statusnya saya tak beranilah nak cerita ya. Wallahu a'lam, sambung hadis Nabi. Hadis Nabawi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya pemimpin-pemimpin Mekah berkata, "Hai Muhammad, buatkanlah kami sebuah gunung di Mekah yang terbuat daripada emas, jika engkau benar-benar Rasul." Yang lainnya berkata, "Datangkanlah kepada kami malaikat-malaikat yang bersaksi atas kenabianmu." Baginda menjawab, "Aku tidak mampu untuk itu." Maka turunlah ayat ini, iaitu surah Hud ayat 12 hingga 14. Hadis Qudsi daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku minta pinjaman daripada hamba-Ku, namun ia enggan memberikannya, dan hamba-Ku mencelaku dengan mengatakan, alangkah sialnya masa, alangkah sialnya masa. Sesungguhnya akulah pencipta masa. Al-Hakim. Baik, alhamdulillah. Ini hadis kursi yang ketiga atau keempat yang kita dah jumpa berkenaan dengan Allah menceritakan perihal hamba-Nya, makhluk-Nya mencela Tuhan, mencela Allah yang membuat masa. Padahal Allah kata, akulah yang menciptakan masa. Padahal hadis kursi lain kita baca, akulah yang menciptakan siang dan malam. Boleh saja aku, Allah kata, menggabungkan kedua-duanya sekali, menghancurkan. Wallahu a'lam ya. Ini bab masa. Banyaklah hadis kursi kita temu bab masa ya. Wallahu a'lam, insya-Allah besok kita jumpa ayat kita akan baca insya-Allah. Besok tak adalah ya. Besok kita pun berehat ya. India punya raya, kita pun raya juga. Besok kita berehatlah. Insya-Allah hari Isnin depan lah ya. Isnin depan kita sambung bacaan bersama ayat 20 sampai 28 di mana penerbit memilih tajuk tiada Tuhan selain daripada semestinya ya. Mengesahkan Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah pagi ni pukul 10 ada buat bicara inspirasi ummah bersama dengan pengasas Pondok Anak Yatim dan Fakir Miskin, juga Pondok Warga Emas Nur Iman, Ustaz Badrul Zaini ya, insya-Allah. Wallahualam, terima kasih kepada sahabat ahli keluarga yang bersama kita pagi-pagi di buat bicara, bukan buat bicara lah, pembacaan bersama ya. Pembacaan bersama Al-Quran satu muka saja satu hari insya-Allah, dan tolong panjangkan live kita ni. Dan juga siapa yang melihat rakaman tolong panjang-panjang supaya kita ambil manfaat bersama insya-Allah. Dan sekiranya ada kesalahan, pastinya ada daripada kami yang membacanya ini, dan ataupun daripada saya yang sedikit sebanyak menambah daripada tafsir Ibn Katsir, tolonglah maklumkan ya, tolonglah maklumkan insya-Allah kita perbaiki ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa hari Jumaat dengan pembacaan sambungan sunat-sunat dalam solat menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. Assalamualaikum.